A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Akilah binti Kasim bersama-sama rakan-rakan saya iaitu Siti Nur Aisyah binti Syekh Tahir, Nur Kristina binti Muhammad Daud dan Nur Adilah binti Fazzi akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu ilmu munasabah. Okey, hari ini saya nak terangkan kepada rakan-rakan sekalian apa maksud munasabah dalam Al-Quran. Munasabah itu berasal daripada perkataan nasabah, yunasibu dan munasibah yang bererti dekat, serupa, mirip dan rapat. Kesamaan kata munasabah dapat mengacu pada dua kata kunci iaitu murakabah iaitu berdekatan, musyakalah kemiripan. Secara istilah pula, munasabah bererti pengetahuan tentang berbagai-bagai hubungan di dalam Al-Quran mengikut Resam Usmani. Okeylah, secara terminologi, pengertian munasabah ini dapat dierti mengikut beberapa tokoh iaitu yang pertama, menurut Al-Bikai iaitu munasabah adalah sesuatu ilmu yang mencuba mengetahui alasan-alasan di sebalik susunan atau urutan bahagian-bahagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Itu baru pertama. Yang kedua, menurut Manna Khalil Qatan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat lain atau antara surah dengan surah di dalam Al-Quran. Senang cara mudahnya untuk kita faham, ilmu munasabah ni adalah untuk kita mengetahui kenapa nama-nama surah disusun dimulakan dengan surah Al-Fatihah, lepas tu kemudian surah Al-Baqarah, lepas tu Ali Imran. Kenapa tidak dimulakan dengan surah Al-Alaq, sedangkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kenapa tidak dimulakan dengan surah Al-Alaq, tapi kenapa dimulakan dengan surah Al-Fatihah? Okey, persoalan itu akan dibentangkan oleh kawan saya kemudian nanti. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Adilah binti Fazzi akan menyambung perkembangan ilmu munasabah. Okey, fasa perkembangan ilmu munasabah itu boleh dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa salafus soleh atau generasi awal Islam, fasa selepas salafus soleh iaitu dari abad ke-4 Hijrah hingga 13 Hijrah, dan fasa kontemporari iaitu abad ke-14 Hijrah hingga kini. Okey, ilmu munasabah pada era salaf al-soleh. Ilmu munasabah ni sebenarnya dah wujud dalam seni pertuturan dan pemikiran bangsa Arab sejak dari era Rasulullah SAW dan generasi pertama kaum muslimin. Ini dibuktikan pada tahun ke-10 Hijrah, iaitu semasa baginda menunaikan haji dan menunjukkan kaedah-kaedah sa'i bermula dari Bukit Safa dan pada akhir di Bukit Marwah. Ada di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 158 yang bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar. Syiar itu iaitu lambang agama, menyebut lambang agama Allah. Okey. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku mulakan dengan apa yang dimulakan Allah, maka Allah menyebut dulu Safa. Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan
dan direkodkan oleh Sahih Muslim. Okey, hadis ini menunjukkan Rasulullah sendiri sudah memberi perhatian kepada apa yang didahulukan dan apa yang dikemudiankan dalam Al-Quran. Seterusnya, bahkan apabila Rasulullah SAW bersabda mengenai persamaan yang wujud antara surah At-Takwir, Al-Infithar dan Al-Insyiqaq, iaitu surah yang menjelaskan mengenai kejadian kiamat. Hadis itu sudah jelas menunjukkan Rasulullah SAW bukan sekadar memberi perhatian kepada aspek munasabah, bahkan baginda sedang berbicara mengenai wujudnya kesatuan tema sesuatu surah. Okey, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat kiamat sehingga seolah-olah dibentangkan di hadapan matanya sendiri, maka bacalah Iza al-Syamsu wal-Quraid, Idza asy-syamsu wal qur'an wa idza as-samaa'u unfarat wa idza as-samaa'u unsyiqat. Hadis sahih ni direkodkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Okey, Ibnu Mas'ud yang wafat pada 32 Hijrah pula berkata, apabila seseorang sahabatmu bertanya kepada mengenai bagaimana membaca satu ayat, maka hendaklah ditanyakan sahabatmu itu terlebih dahulu mengenai bacaan ayat sebelumnya. Muslim bin Yasar wafat pada 100 Hijrah pula berkata, apabila engkau berkata sesuatu mengenai ayat-ayat Allah, maka hendaklah engkau berhenti seketika sebelum berkata mengenai ayat seterusnya, melainkan selepas engkau melihat apa ayat sebelumnya dan apa ayat selepasnya. Okey, itu adalah sebersikit tentang ilmu munasabah pada era salaf al-soleh. Okey, seterusnya sambung pada ilmu munasabah selepas generasi salaf. Okey, aplikasi ilmu munasabah mula berlaku dengan aktif dalam karya-karya tafsir mulai abad ke-4 Hijrah. Kira dah lama dah benda ni. Okey, pada waktu itu ilmu munasabah telah muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang khusus. Namun ia belum dinamakan dengan nama-nama ilmu munasabah. Nama yang dikenali pada peringkat kelahirannya ialah hubungan ayat-ayat atau tertib-tertib ayat. Okey, Al-Syahrabani menyatakan bahawa individu pertama mencetuskan ilmu munasabah ialah Abu Bakar Al-Naisaburi di Baghdad. Namun kemudian beliau tidak meninggalkan sebarang kitab mengenai ilmu ni. Inilah macam yang Ustazah kata dulu. Ustazah pernah kata dulu diorang semua kalau ada ilmu apa-apa semua daripada mulut ke mulut. Tiada penulisan lah macam tu. Okey. Lepas tu ada pula yang berpandangan individu pertama yang melahirkan ilmu munasabah adalah Abu Bakar bin Al-Arabi yang menghasilkan kitab bertajuk Tartib Al-Quran. Okey, pada kurun kelima hingga 6 Hijrah, para ulama selepas era salaf yang memberikan perhatian pada ilmu munasabah dan karya-karya mereka adalah Abu Bakar Muhammad Baqillani. Okey, menerusi kitabnya Ijaz Al-Quran. Dalam kitab itu, beliau sudah berbicara tentang Naz Al-Quran. Al-Jurjani mendefinisikan nam sebagai keterkaitan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Ia tak ada kaitan dengan struktur kalimah dan bukan juga bahasa yang puitis seperti berlaku pada sajak dan syair. Al-Baqillani berkata, lihatlah dengan kedalaman pemikiranmu ketika kamu meneliti kalimah demi kalimah yang tersusun rapi, kisah-kisahnya, surah-surahnya, bahkan ketika meneliti Al-Quran dengan susunannya, maka yang akan ditemukan adalah Al-Quran yang komprehensif. Pandangan menyeluruh Baqillani terhadap Al-Quran ini sangat menakjubkan jika mengambil kira zaman beliau hidup yang berbahasa Al-Quran lebih kepada aspek sastra dalam balaghah. Penekanan kepada
Ini mula dikembangkan pada kurun ini oleh 6 orang lagi ulama, iaitu Al-Khatib Al-Iskafi menulis kitabnya Durrah At-Tanzil wa Ghirrah At-Tawil. Al-Syekh Al-Tusi menulis kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Mahmud bin Hamzah Al-Karmani menulis kitab Gharaib At-Tafsir wa Ajaib At-Ta'wil, dan kitab Al-Burhan fi Tawjih Mutasyabih Al-Quran lamma fi min Al-Hujjati wa Al-Bayan, Abu Al-Qasim. Okey, pada kurun ke-11 hingga 13 Hijrah, para ulama yang turut mengembangkan ilmu munasabah adalah Allamah Syahibuddin Al-Alusi menerusi tafsirnya Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azhim wa Al-Sabi'i Mazhani, sebuah kitab tafsir yang komprehensif pada membahas kesatuan Al-Quran serta munasabah antara ayat-ayat dalam ayat-ayatnya dan surah-surahnya. Okey, seterusnya sambung kepada ilmu munasabah dan kesatuan tema surah di era moden. Pada ulama kurun ke-14 Hijrah yang terus mematangkan ilmu munasabah Al-Quran adalah seperti Abdul Hamid Al-Farahi menulis kitabnya Dalail Al-Nizam. Al-Farahi sangat terkehadapan dalam karya tafsirnya ini ketika berbicara mengenai kesatuan tema surah, keunikan setiap surah dan hubungan yang rapat antara satu surah dengan satu surah. Menerusi karya tafsirnya bertajuk Tafsir Nizam Al-Quran wa Ta'wil Al-Furqan bi Al-Furqan. Okey, beliau memulakan tafsir 13 surah pilihannya, iaitu Al-Fatihah, Ad-Dazariyat, At-Tahrim, Al-Qiyamah, Al-Mursalat. Negasi Al-Farahi dikembangkan oleh muridnya Amir Ahsan Islahi kepada seluruh surah menerusi karya tafsirnya bertajuk Tadabbur Al-Quran. Islahi meluaskan konsep amud yang diperkenalkan gurunya Al-Farahi ketika menguraikan hikmah kedudukan surah-surah Madinah selepas surah-surah Makkiyah. Okey, Imam Burhanuddin Al-Baqi'i dan Islahi berkongsi pandangan yang sama bahawa kefahaman kepada kesatuan tema surah akan membantu seseorang mengenal pasti hubungan yang wujud antara ayat-ayat di dalam surah berkenaan. Kedua-duanya juga menegaskan kepentingan proses berfikir yang panjang untuk mencari kaitan antara khususnya Al-Quran khususnya surah-surah yang panjang lebar dengan pelbagai tema terdapat dalam surah berkenaan. Bahkan Islahi dengan konsep Nazmul Al-Quran dianggap memperindah dan memperluas penggunaan kesatuan Al-Quran yang telah diasaskan oleh Al-Baqi Al-Bikai. Okey, kemudian disusuli oleh Muhammad Rashid Redha menerusi kitab Tafsir Al-Quran Al-Hakim atau Tafsir Al-Mana. Rashid Redha mula memperkatakan mengenai kesatuan tema surah Al-Quran ketika gurunya Muhammad Abduh lebih banyak berbicara mengenai munasabah. Abdullah Mahmud Syahata dalam tesis kedoktorannya bertajuk Manhaj Al-Imam Muhammad Abduh fi Tafsir Al-Quran Al-Karim menyebut ada 9 prinsip yang menjadi landasan penafsiran Abduh. Yang pertama dan paling asas sekali adalah prinsip memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat yang serasi dan padu hubungannya. Sebab itulah beliau akan mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema tertentu pengkajian dan kemudiannya menjejaskan hubungan munasabah dengan kelompok ayat sebelumnya. Kajian mengenai kesatuan dalam Al-Quran dan korelasi semakin giat dilakukan pada masa ini oleh beberapa pengkaji Muslim dan Muslim seperti Muntan Sirmi, dan Robinson, Matias dan ramai lagi. Menerusi kajian bertajuk Surah Al-Baqarah, A Structural Analysis. Okey, kajian-kajian ini dibuat oleh kerana tomahan dilakukan oleh sarjana-sarjana barat kepada Al-Quran. Kononnya Al-Quran tidak disusun mengikut tema-tema tertentu. Tiada pula hubungan yang logik pada ayat-ayat sesuatu pada masa yang sama.
para ulama klasik kebanyakannya memfokuskan tafsir mereka pada menghubungkan ayat dengan ayat sebelumnya dan tidak pada suatu surah secara keseluruhan, dan surah itu sendiri sebagai kesentuhan tema yang padu. Itu Norman Alihan yang cakap. Seterusnya adalah pendapat ulama tentang ilmu muhasabah ni. Kecenderungan ulama terhadap ilmu ini terbahagi kepada 4. Pertama, kecenderungan menentang dengan keras mengajar ilmu munasabat. Ingatlah alasan bermain dengan kalam Allah. Sebaik-baiknya contoh penentang hebat kepada kajian munasabat Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau menghabiskan 2 muka lebih daripada helaian tafsirnya membahaskan masalah-masalah ini. Ini berlaku apabila Imam Syaukani tidak menemui jalan penyelesaiannya. Apakah kewajaran Allah memindahkan diskusi tentang Adam AS kepada diskusi yang lain, iaitu mengenai Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah. Kecenderungan kedua ialah mengambil jalan. Contoh yang paling hampir ialah Sultan Al-Ulama Izzuddin Abdus Salam. Beliau berpendapat munasabah memanglah ilmu yang baik, tetapi bukan dalam semua keadaan wujudnya munasabah. Kecenderungan yang ketiga, wujudnya munasabat dalam apa keadaan sekalipun. Antara ulama yang ke depan dalam setara kecenderungan ini ialah Imam Al-Fakhrur Razi, Imam Al-Baqai dan Imam Ibn Zubair. Imam Al-Fakhrur Razi sewaktu mentafsirkan surah Al-Baqarah yang terkandung dalamnya segala keajaiban susunan atau ayatnya menulis, sesiapa yang memperhatikan susun bicara surah ini akan mengtakrif bahawa Al-Quran bukan semata-mata mempunyai kelebihan lafaznya yang fasih dan maknanya yang mulia, tetapi ia juga mempunyai keistimewaan dari segi susunan bicaranya yang tercendam melalui tertib pengucapan dan susunan ayat. Boleh jadi inilah yang dikatakan Al-Quran itu istimewa pada uslubnya. Jadi Al-Quran ni memang terlampau banyak keistimewaan. Sampai yang kalau kita nak baca Al-Quran tu, kita kena baca tafsir dia, kita faham ayat demi ayat. Ada yang ayat berkaitan dengan solat, ada yang berkaitan dengan zina. Jadi keistimewaan Al-Quran ni sangat banyak. Dah disusun sangat baguslah. Macam tu. Jadi bulan Ramadan ni jangan lupa untuk baca Al-Quran, kumpul pahala banyak. Seterusnya, tidak syak lagi kecenderungan ini lebih menuju kepada ketetapan pemahaman makna Al-Quran, kerana seseorang itu tidak boleh kumpul dalam mencari sesuatu munasabat tanpa merujuk terlebih dahulu kepada keseluruhan juzuk ayat dan keseluruhan surah Al-Quran. Setelah berpuas hati dengan pandangan yang menyeluruh itu, barulah ia mencari apakah munasabatnya. Jadi kalau anda kata ada yang tidak faham mengenai ayat-ayat tersebut, perlulah rujuk kepada mereka yang lebih berilmu seperti ustazah kita. Mereka lebih faham tentang ilmu-ilmu seperti ini. Wallahu a'lam daripada saya. Seterusnya sambung balik kepada Aida. Syukran. Maaf andai tersalah kata. Saya sambung dengan saya punya slide yang seterusnya, iaitu perbezaan antara ilmu munasabat dan asbabun nuzul. Perbezaan yang pertama, kita boleh memberi daripada segi istilah mereka, iaitu ilmu munasabat untuk mengetahui hubungan ayat dengan ayat atau hubungan satu surah dengan surah yang lain, manakala asbabun nuzul adalah untuk mengkaji sebab penurunan sesuatu ayat ataupun surah. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ilmu munasabat perlu mengkaji makna ayat ataupun surah sebelumnya untuk kita mengetahui kisah-kisah hubungan dengan lebih mendalam. Manakala asbabun nuzul kita tidak perlu mengkaji sebab penurunan ayat sebelumnya ataupun ayat selepasnya, sebab mereka tiada kena mengena.
Penurunan ayat Al-Quran itu dia ada kisah dia sendiri. Yang ketiga adalah semua ayat atau surah di dalam Al-Quran mempunyai munasabatnya. Maksudnya semua ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran itu mempunyai hubungan dan mereka mempunyai kisah mereka sendiri, tetapi tidak kesemua ayat ataupun surah di dalam Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Ini menunjukkan semua ayat Al-Quran ataupun surah mereka ada hubungan yang boleh dikaitkan atau boleh dikaitkan kisah mereka. Manakala asbabun nuzul dia tak ada sebab tak semua surah ataupun ayat Al-Quran itu mempunyai asbab penurunan. Contohnya surah Al-Fil. Surah Al-Fil dia tiada asbabun nuzul sebab dia berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Fil itu adalah kisah sejarah ataupun kita panggil kisah sirah. Okey, terima kasih. Itu saja poin saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab seterusnya, iaitu pembahasan dan bahagian ilmu munasabah dalam Al-Quran. Pembahasan ilmu munasabah terbagi kepada dua. Yang pertama, nama-nama surah. Pendapat ulama yang kuat dan rajih, nama-nama surah diberikan secara tauqifi. Maksud tauqifi dekat sini ialah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, iaitu Al-Hadis. Okey, yang kedua, tertib surah dalam mushaf Al-Quran. Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama, tertib surah ni secara ijtihad. Dan pendapat ini tertolak kerana hujahnya tidak kuat. Pendapat yang kedua pula ialah secara ijtihad dan tauqifi. Juga dalil hadis untuk pendapat ulama ini adalah tidak sahih. Dan yang ketiga adalah secara tauqifi. Dan pendapat maksudnya berdasarkan kepada wahyu. Pendapat ulama ini adalah yang paling kuat. Kemudian kita pergi kepada pembahagian ilmu munasabah. Ada 4. Yang pertama, munasabah antara surah dan surah. Yang kedua, munasabah antara nama surah dan isi kandungannya. Yang ketiga, munasabah awal dan akhir ayat dalam surah. Dan yang keempat, munasabah antara ayat dengan ayat dan hubung kait antara satu sama lain. Baik. Okey, munasabah antara surah dan surah. Okey, kita tengok yang pertama, munasabah surah Fatihah dan surah Al-Baqarah. Okey, kita tengok kat dalam Al-Quran, akhir surah Al-Fatihah, iaitu ayat ke-7. Maksudnya, jalan orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimukai dan bukan pula jalan mereka sesat. Tafsirnya mengatakan kat sini, maksudnya kita hendaklah hati-hati di atas jalannya kerana ada ramai musuh yang mahu menggelincirkan para hambanya. Okey, kemudian kita tengok ayat kedua dalam surah Al-Baqarah. Okey, ayat kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dikatakan ayat kedua dalam surah Al-Baqarah ni ialah jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap soalan dalam penghujung surah Al-Fatihah. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, kan ada cakap ayat ke-7, iaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tapi dia dekat dalam surah Al-Fatihah tak disyarahkan pun apa jalan yang lurus tu, apa jalan yang Allah beri nikmat. Maka di dalam surah Al-Baqarah lah telah mensyarahkannya. Okay. Kemudian yang poin ketiga, definisi bagi frasa al-maghdubi alaihim dalam surah Al-Fatihah. Okey, kalau kita tengok dalam ayat ke-7 ada dinyatakan, maksudnya mereka yang dimukai. Tapi dekat dalam surah Al-Fatihah pun tiada diberitahukan siapa mereka yang dimukai itu. Jadi dalam surah Al-Baqarah lah telah diceritakan dengan syarat dan padat. Mereka yang dimukai itu ialah kisah daripada Bani Israel. Dimukai dan menyebabkan mereka ketimpa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dimukai ialah mereka yang sengaja menentang agama Islam. Mereka yang sesat
Mereka yang sengaja mengambil jalan selain dari ajaran Islam. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Munasabah surah Ahzab dengan surah Saba. Okey, surah Saba muka surat 428. Okey, kita tengok dekat penghujung surah Ahzab ayat 63. Okey, muka surat 427 atas sekali. Maksud dia dekat sini, manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. So dikatakan akhir surah Ahzab ni dia berakhir dengan sikap munafik dan musyrikin yang mencabar Rasulullah dengan menyatakan masa kiamat itu terjadi. Macam apa yang dikatakan dalam ayat 63 ni. Okey, kemudian pada surah Saba ayat ketiga telah melengkapkan pembongkaran sikap biadab mereka mengenai hari kiamat. Okey, kita tengok maksud dia. Dan orang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah wahai Muhammad, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil daripada itu atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang lebih jelas, Lauh Mahfuz. Okey. Kemudian di dalam surah Ahzab, dia menceritakan tentang angin yang menjadi tentera Allah buat kaum muslimin di Ahzab. Dan manakala surah Saba pula tentang angin yang ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Okay. Kemudian surah Ahzab dia lebih memuliakan tentang keluarga Nabi Daud, manakala surah Saba memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok slide seterusnya. Munasabah antara nama surah dan isi kandungannya. Yang pertama, surah Hud. Diberi nama Hud sempena ayat 50 hingga 60, yakni tentang perjuangan Nabi Hud alaihissalam, yakni ayat yang paling panjang dirakamkan, kisah yang paling panjang dirakamkan dalam surah ini. Okey, kalau kita tengok dalam surah Hud ni, bermula muka surat 221. Okey, dia ada pelbagai pembahagian kisah ataupun bab. Okey, kemudian kita tengok ada tentang kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Ibrahim dan Lut, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Syuaib, dan juga beberapa kisah-kisah Nabi yang lain. Tetapi kenapa dinamakan surah Hud sedangkan ada juga kisah-kisah Nabi yang lain? Maka dekat sini dikatakan kerana ayat yang paling panjang tentang perjuangan Nabi. Kalau kita tengok ayat-ayat yang lain, dia pendek sedikit lah daripada ayat tentang perjuangan Nabi Hud ni. Okey. Poin kedua pula ialah surah Al-Qamar pada muka surat 528. Okey, jumpa ya. Okey. Kita tengok dekat sini, nama surah ni disebut dalam ayat pertama, yakni iftarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Okey. Dia katakan maksud dia dekat sini ialah saat waktunya semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan dikatakan bulan ni sebagai salah satu objek yang akan menandakan kiamat. Kita tengok syarah kepada ayat pertama tu. Dikatakan kat sini, saat di sini ialah terjadinya hari kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin dan terbelah bulan. Ialah suatu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian poin yang ketiga ialah surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya muka surat muka surat 322. Okey, kita tengok muka surat 322 surah Al-Anbiya juzuk 17. Okey, dinamakan surah Al-Anbiya ni kerana sempena paling ramai para anbiya yang dikisahkan dalam surah ini berbanding surah lain. Surah ini juga menyebut nama 16 orang nabi dan 5 orang rasul ulul azmi. Antara nama-nama rasul dan juga nabi yang disebut ialah Zakaria, Musa, Ibrahim, Muhammad, Lut, Nuh, Daud dan Sulaiman. Dan banyak lagi. Okey.
Okey, slide seterusnya ialah munasabah awal dan akhir ayat dalam surah. Okey. Yang pertama, poin pertama ialah surah Qasas. Okey, awal surah Qasas ni ni muka surat 385, okey. Okey, kalau kita tengok awal surah Al-Qasas ni, dia menceritakan tentang perjuangan Nabi Musa dalam melawan kuasa Firaun dan usaha dia untuk keluar daripada Mesir atas perintah dan bantuan Allah. Okey, dan akhir surah ni Allah telah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad dengan menjanjikan dengan mengembalikan beliau ke Mekah setelah sebelumnya hijrah ke Madinah, kerana surah itu diceritakan juga bahawa Nabi Musa tidak akan menolong orang yang berbuat dosa. Sementara pada akhir surah itu juga Allah melarang Nabi untuk melorong orang-orang yang kafir. So dekat sini dikatakan, kalau kita tengok keseluruhan segmentasi cerita ni, surah ni, ayat pertama hingga ayat 46. Surah ni dia cerita tentang kehidupan Nabi Musa sejak kelahiran hinggalah detik kerasulan dia. Dia juga bermula dengan kezaliman seorang lelaki dan memaparkan peranan besar 4 orang wanita di sebalik tabir kehidupan Nabi Musa AS. Kemudian ayat-ayat yang seterusnya 47 hingga 75 pula ulasan ataupun ibrah kisah Nabi Musa daripada Allah sendiri untuk Rasulullah dan pendedahan sikap kaum Baginda Quraisy yang mempunyai persamaan dengan kaum Firaun. Lalu di akhir ayat ialah tentang motivasi kepada Rasulullah. Okay, jadi kita nampaklah persamaan dia, apa kaitan dengan perjuangan Nabi Musa ni dengan kisah tentang Rasulullah pula. Jadi dekat sini kita boleh fahamlah dia punya diceritakan dalam satu surah tu apa kaitan dia daripada awal sampai akhir ayat. Seterusnya, poin kedua ialah surah Luqman. Surah Luqman, muka surat 411. Okey. Surah Luqman ni awalnya bermula dengan babak ayah dan anak. Kemudian, diakhiri dengan hari kiamat yang akan memisahkan seorang ayah dengan anaknya kerana kedua-duanya tiada iman. Ia juga berakhir dengan kenyataan tentang pengetahuan Allah mengenai alam rahim. Jadi kalau kita tengok dekat dalam surah Luqman ni, dia ada ceritakan tentang kisah Al-Luqman dan kemudian akhirnya ia menceritakan tentang akhirat yang dilupakan oleh manusia. Okey, dan pembahagian ilmu munasabah yang terakhir ialah munasabah antara ayat dengan ayat dan hubungkan antara satu sama lain. Okey, poin pertama, surah Hujurat yang mengandungi 18 ayat. Okey, surah Hujurat muka surat 515. Okey. Kita tengok dalam surah Hujurat ni, kita tengok ayat pertama. Ayat pertama dikatakan di sini ialah mengenai adab kepada Allah, jangan meminta untuk disegerakan wahyu. Kemudian ayat yang kedua hingga kelima ialah adab kepada Rasulullah. Okay, kalau kita tengok ayat kedua hingga kelima ni, maksud dia ialah jangan meninggikan suara, jangan berkata dengan keras, jangan merendahkan. Dia kata orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah ialah orang yang telah diuji hatinya untuk bertakwa. Okay, jadi kan dikatakan kat situ, itulah ayat itu tentang adab kepada Rasulullah. Okay, kemudian ayat 6 hingga 12 pula. Okay, kita tengok ayat 6 hingga ke 12. Adab sesama kaum mukminin, adab sesama muslimin. Jangan mudah menerima berita daripada orang fasik yang mahu memecah belahkan. Jangan mencerca dan memburuk sangka. Sentiasa usahakan pendamai dan perdamaian apabila berkonflik. Jadi kalau kita tengok terjemahan ayat 6 hingga 12 ni, dikatakan kat sini, kalau ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah ia. Kemudian dikatakan juga, kalau orang fasik datang kepada kita untuk membawa berita, telitilah kebenarannya. Okay, janganlah sesuatu kaum mencemooh kaum yang lain. Okay. Kemudian part yang terakhir ialah ayat 14 hingga 18. Dikatakan kat sini, adab dengan bukan muslim, jaga hubungan dengan mereka atas dasar kemanusiaan. Menunjukkan jiwa besar Muslim untuk membawa Islam ke seluruh dunia dengan inspirasi surah sebelumnya, Al-Fath.
dan kualiti sebenar antara mukmin dan sekadar muslim. Jadi kalau kita tengok dekat dalam ni ialah dia ada syarahkanlah terjemahan dia kan. Okey. So dikatakan dia inspirasi daripada surah Al-Fat, kerana surah Al-Fat ni dia mengangkat martabat para sahabat, manakala surah Al-Hujurat menunjuk dan surah Hujurat ni pula dia menunjukkan mereka ni tidak maksum dan boleh melakukan kesilapan, ditegur dan dimaafkan oleh Allah. So jadi dekat sini dikatakan surah Al-Fat ni juga, surah Hujurat ni juga ialah surah yang dia menyatakan, menegaskan tentang akhlak dan adab sebelum mencapai sesuatu kemenangan. Dia berkait dengan surah Muhammad dan juga surah Al-Fat. Dalam surah Muhammad ditegaskan tentang perintah jihad sebagai ketaatan tertinggi kepada Rasulullah. Kemudian surah Al-Fat pula menyatakan kemenangan sebenar pada berdamai dan berdialog serta bukannya di medan tempur. Dan di surah Hujurat menegaskan tentang akhlak dan adab selepas mencapai kemenangan. Okey. Jadi surah sebelumnya berakhir dengan sikap orang beriman kepada Rasulullah. Surah sebelumnya iaitu surah Al-Fat lah. Dan surah ini, surah Hujurat, bermula dengan isu sikap yang sama kepada Rasulullah. Poin kedua ialah surah Al-Mulk yang mengandungi 30 ayat. Okey, surah Al-Mulk ni muka surat 562. Okey. Dalam surah Al-Mulk ni, ayat pertama dia menceritakan tentang sempurnanya ciptaan Allah. Dan ayat kedua diceritakan tentang tujuan penciptaan manusia. So dia kata dialah yang menciptakan mati dan menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian di dalam ayat ketiga hingga kelima pula dia mengisahkan tentang sempurnanya alam dunia ni tanpa cacat dalam penciptaan langit. Okay. Kemudian kita tengok ayat ke-6 hingga 14. Dia menceritakan tentang sempurnanya alam akhirat dengan tiadanya pemberontakan atau protes dari ahli neraka yang diulang-ulang azabnya. Okey, seterusnya kita tengok ayat 15 hingga 19. Ar-Rahman menangguhkan azab, sedangkan azab izar itu boleh saja menimpa kafir sekarang. Okey, kemudian ayat 20 hingga 22. Dikatakan, di manakah hujah dan akal kamu hingga berterusan menyembah berhala? Okey, kalau kita tengok dekat sini maksudnya, atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang dapat membela-Mu selain Allah? Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Apakah orang yang merangkak dengan wajah terlangkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang terjalan tegak di atas jalan yang lurus? Jadi dikatakan kat situ 3 ayat tu adalah persoalan. Mana hujah kita? Apa yang membuatkan kafir itu untuk terus menyembah berhala, sedangkan jika Allah menahan rezekinya, siapa yang akan memberikan rezeki? Berhala? Okey, faham Okey, kemudian ayat ke-23 hingga 30. 6 kul buatmu, nyatakan kepada mereka. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia punya ayat dia semua ada perkataan kul. Okey, 23. Okey, tengok ayat 23 dia bermula dengan kul. 24 kul. 25 wa yaqulu. 26 kul. 27 waqila. 28 kul juga. 29 kul dan 30 ialah kul. Jadi dikatakan kat sini dimaksudkan kul tu ialah dikatakan wahai Muhammad. Okey, itu saja. Okey, itu saja setakat ni bab pembahasan dan pembahagian ilmu munasabah. InsyaAllah kalau ada apa yang tak faham ataupun
terkeliru dan sebagainya, boleh tanya di akhir pembentangan ini, insyaAllah. Kepentingan dan faedah ilmu munasabat. Pertama, ia merupakan ilmu yang sangat tepat dan indah. Kedua, untuk menunjukkan makna Al-Quran. Ketiga, ilmu munasabat dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat ataupun surah. Pemahaman dalam ilmu munasabat ni penting dalam hal pentafsiran bermaksud ataupun biroi. Dan Izzuddin Ibnu Abis Salam, beliau menegaskan bahawa ilmu munasabat adalah ilmu yang baik, dan jika seseorang mahu menghubungkan kalimat ataupun ayat-ayat yang lain, maka mereka harus tertuju pada ayat-ayat yang betul-betul berkaitan dengan ayat tersebut, baik di awal ayat ataupun di akhir ayat. Yang keempat, ilmu munasabah Al-Quran membantu mufasir dalam memahami dan mengeluarkan isi kandungannya. Ilmu munasabat Al-Quran ni juga sangat penting dikuasai dalam menafsirkan Al-Quran. Juga memahami Al-Quran ni dengan bantuan ilmu munasabat, ia dapat mengistinbatkan makna dengan ayat yang sesuai dengan isi kandungan ayat tersebut. Selain itu, poin yang kelima, ia juga menolak tuduhan bahawa Al-Quran ini tidak teratur. Dengan adanya ilmu munasabat ni, ia mampu menyusun setiap ayat-ayat Al-Quran tu dengan lebih teratur. Dan poin yang keenam, ilmu munasabat akan sangat membantu mufasir dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah ayat-ayat tersebut difahami dengan secara tepat, ia akan memudahkan para mufasir dalam pengistinbatan hukum-hukum ataupun makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat disimpulkan tentang ilmu munasabat, ia adalah hubung kait ataupun hubungan antara surah-surah, ayat-ayat dalam Al-Quran, baik di awal surah ataupun di akhir surah. Dan ia menjelaskan makna antara ayat ataupun antara surah dengan baik secara umum ataupun khusus. Untuk seseorang menguraikan tentang ayat Al-Quran, ia memerlukan untuk kita mempelajari ilmu tafsir, kerana dengan itu kita dapat kenal macam mana selok-belok ilmu munasabat tentang Al-Quran, dan ia juga sangat membantu dari segi kecermatan dan ketelitian seseorang menakwil dan memahami isi dan kandungan sesuatu ayat Quran yang ditafsirkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami tentang ilmu munasabah. InsyaAllah kalau ada sebarang kecelaruan ataupun kekeliruan, bolehlah tanya dalam grup ataupun tanya ustazah kita. Segala salah silap dan salah kata daripada kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.